So jangan sampai negara kita sampai tahap ini. Tuan Yang di-Pertua, saya ingin menyentuh mengenai modal insan lagi. Bila kita bercakap mengenai modal insan, kita terlalu menjurus kepada penghasilan rakyat yang mampu, produktif untuk meningkatkan KDNK negara. Saya sebut tadi, kita tidak bersungguh untuk menangani krisis akhlak. Kita sebut kita mahu generasi yang bakal menggantikan kita ini berakhlak mulia, mempunyai jati diri, mempunyai nilai moral yang agung. Tepat sekali apabila pemimpin-pemimpin sama ada dalam dewan ini, pemimpin kerajaan, pemimpin organisasi, pemimpin korporat bercakap mengenai betapa pentingnya modal insan dalam pembangunan dan kejayaan sebuah negara dan masa depan dunia. Namun rata-rata kemahiran dan keterampilan modal insan yang dihajati dan diingini dikaitkan dengan produktiviti atau keberhasilan yang tangible, yang boleh diukur. Ganjarannya juga dinilai mengikut keberhasilan yang boleh diukur. Kita bercakap mengenai membina modal insan yang mempunyai jati diri, tetapi kita sendiri amat kabur tentang jati diri itu. Di dalam penilaian pekerja, akhirnya yang penting ialah produktiviti yang diterjemah ke dalam nilai wang dan ringgit. Perkara ini tidak salah, namun kita jangan lupa dan perlu juga memberi perhatian kepada perkara-perkara yang memberi nilai kepada erti kemanusiaan itu. Memang ada di dalam semua organisasi terdapat pekerja-pekerja yang bertimbang rasa, mengambil berat tentang rakan sekerja, ringan tolak, pekerja yang disenangi, pekerja yang popular kerana mempunyai perwatakan yang positif. Namun mereka ini semua hanya dihargai apabila sudah hendak bencin atau pada majlis hari keluarga. Dan kita perlu memberi penghargaan kepada mereka yang jujur, bercakap benar, menepati masa, bersopan santun dengan ganjaran sebenarnya, bukan setakat CJ dan plak, tetapi dalam bentuk kenaikan gaji yang bermakna sebagai galakan kepada yang lain supaya boleh berperanan sebegitu jua. Orientasi pemikiran rakyat terutamanya yang beragama Islam, sama ada mereka kaki tangan kerajaan, golongan profesional seperti doktor, jurutera, kontraktor, peniaga atau lain-lain profession perlu diubah daripada bekerja untuk mencari kekayaan kepada kerja sebagai ibadah. Jika tumpuan kita bekerja hanya untuk mencari kekayaan, maka kita seperti Qarun. Tetapi jika kita bekerja sebagai ibadah kerana mencari rezeki halal dan untuk diri dan keluarga, yang sebenarnya adalah kewajipan kita, dan semasa kita bekerja itu kita menjaga haram dan halalnya serta menjaga amanah majikan dan pelanggan. Amalan kita sebenarnya merupakan satu bentuk perhambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nilai inilah yang patut kita pasakkan ke dalam pemikiran generasi muda yang bakal menerajui negara ini. Kelak apabila mereka menjalani kursus-kursus seperti kursus PRKN, kursus-kursus induksi sebelum menjawat jawatan dan selepas menerima tawaran pekerjaan. Tuan Yang di-Pertua, kaki tangan kerajaan merupakan golongan yang berkuasa berbanding dengan wakil rakyat, kecualilah ahli-ahli politik yang mempunyai kuasa eksekutif. Mereka yang menyediakan bajet jabatan-jabatan tahun demi tahun, dan mereka jugalah yang berkuasa meluluskan pembelian-pembelian atau projek-projek jabatan. Maka golongan kaki tangan kerajaan perlulah mempunyai etika kerja yang berpaksikan nilai Islam dan nilai moral sejagat, bersifat amanah dan mempunyai integriti yang tinggi. Mereka sentiasa memikirkan kepentingan rakyat di dalam semua keputusan dan tidak bercanggah dengan rukun negara. Kita patut merasa malu bila kritikan-kritikan demi kritikan dilemparkan kepada kaki tangan kerajaan seperti tidak efisien, malas dan sebagainya, kerana sebahagian besar terdiri daripada orang Melayu beragama Islam. Pamerkan kepada rakyat yang kita adalah golongan yang bertuah kerana dapat menjadi kaki tangan kerajaan dengan segala macam kemudahan yang tidak dirasai oleh pekerja swasta. Walaupun gaji kaki tangan awam mungkin tidak setinggi kaki tangan swasta, namun pekerja kaki tangan awam lebih terjamin. Walaupun parti memerintah mungkin bertukar, kedudukan kaki tangan sedia ada sudah memang terjamin. Apa yang penting ialah keberkatan dari pendapatan yang diperolehi. Tuan Yang di-Pertua, saya ingin menyentuh mengenai pembinaan projek warisan merdeka 100 tingkat yang dikatakan akan memberi peluang kerja kepada kontraktor tempatan dan menggunakan kemahiran dan kepakaran ketempatan. Saya ingin bertanya di sini, dan juga kita juga diberitahu ia ada mempunyai multiplier effect, ya. Itu kita akui. Cuma selepas siap
ia akan memberi peluang kepada pelabur, kepada peniaga-peniaga. Maka kenapa tidak kerja-kerja binaan yang sebesar nilai ini dibina di kawasan-kawasan luar bandar, Sabah, Sarawak, Pantai Timur, pendalaman dan sebagainya. Binalah jalan, binalah jambatan, ya, binalah apa saja, lebuh raya ke Pantai Timur, binalah sekolah dan hospital, binalah rumah kos rendah dan sederhana. Semua ni 5 bilion ini dibelanjakan untuk dinikmati oleh rakyat. Namun kalau kita membina warisan merdeka bangunan ini, kita akan lihat hanya segelintir sahaja yang akan mendapat manfaatnya. Dan apabila bangunan ini siap, siapakah yang mampu untuk menyewanya, ya? Dan kita juga faham bahawa apabila projek sebesar ini, maka pekerja yang diperlukan amatlah ramai sekali. Apa salahnya kalau projek-projek ini dilakukan di luar bandar dan kemudian pekerjaan ini dapat dinikmati oleh rakyat pendalaman. Bayarlah gaji yang lebih tinggi kepada pekerja buruh dan kontrak rakyat tempatan, supaya mereka tidak akan tertarik untuk bekerja di kilang-kilang dan di gedung-gedung perniagaan semata-mata. Kontraktor-kontraktor kelas F dapat mengambil bahagian dalam pembangunan seperti ini. Kita boleh mengurangkan keperluan buruh asing jika gaji yang diberi lebih lumayan. Kontraktor-kontraktor tidak akan kerugian kerana kita tahu untung kasar kontraktor tidak kurang daripada 30%. Keuntungan bersih saya jangka tidak akan kurang daripada 10%. Jika tidak ada ketirisan dan amalan merentir, insya-Allah anggaran projek tidak akan tersasar jauh dan manfaat projek melimpah kepada rakyat. Tetapi apabila kita melaksanakan projek mega ini di tengah kota, rakyat luar bandar tidak mendapat manfaat secara langsung. Mereka tidak sanggup berhijrah ke kota besar dan meninggalkan keluarga berbanding dengan buruh dari Indonesia atau Bangladesh, sanggup menerima gaji yang rendah dan tinggal di rumah-rumah kongsi. Tuan Yang Dipertua, bagaimana kerajaan boleh mengurangkan jumlah buruh asing dan masalah parti, sedangkan semua projek mega yang dirancang semuanya almost always dengan izin memerlukan buruh asing. Kerajaan akan mewujudkan 3 juta pekerjaan baru. 50% dari rakyat Malaysia sudah bekerja. 13 juta daripada 27 juta rakyat. Sudah pasti sebahagian besar buruh projek mega ini akan didatangi dari negara-negara jiran. Tuan Yang Dipertua, mengenai pemilikan rumah yang memang menjadi impian sebahagian besar rakyat negara ini, yang juga merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dinafikan, malah menjadi tanggungjawab mana-mana kerajaan membuat perancangan dan membantu rakyat untuk memiliki rumah sendiri, terutamanya rumah berpendapatan rendah dan miskin. Pengumuman yang amat berhormat Perdana Menteri menjamin pinjaman 100% untuk golongan yang baru bekerja dengan pendapatan kurang daripada 3,000 sebulan atau pembelian rumah di bawah RM220,000 amatlah dialu-alukan. Saya melihat untuk membantu orang miskin memiliki rumah, kita ada program PPR dan sebagainya. Untuk kumpulan berpendapatan tinggi juga tiada masalah. Namun turut mengeluh yang paling dahsyat adalah golongan pertengahan yang pendapatan isi keluarga di antara 3 dan 5,000. Mungkin malah orang-orang yang berpendapatan 10,000 pun mungkin akan mengalami masalah mencari rumah yang sesuai. Bukan mereka tidak layak mendapat pinjaman, namun jumlah rumah yang mampu milik sangat terhad. Nak cari rumah di bawah RM300,000 di Kuala Lumpur amat sukar. Mungkin di Alor Star atau di Kota Baru masih ada, tetapi tidak lagi di Johor Bahru, Ipoh atau Pulau Pinang. Saya ingin tahu di dalam projek-projek yang diumumkan yang amat berhormat Perdana Menteri, apakah jenis-jenis atau kategori rumah yang akan dibina di dalam projek-projek Greater KL, di Sungai Buloh maupun di Sungai Besi, dan berapa jumlah unit untuk setiap kategori? Adakah kerajaan akan mengenakan syarat kepada pemaju supaya rumah kos rendah dan sederhana juga perlu dibina berhampiran dengan nadi aktiviti ekonomi?